Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para sahabat, Alhamdulillah insyaAllah bertemu kita kembali ya kepada pengajian Iqra' kita. Dipanjangkan Allah ya pertemuan kita kali ini. Pengajian Iqra' kita bersambung kepada halaman 6. Siapa ada Iqra' sila refer kepada Iqra' masing-masing ya. Jika tak ada, boleh dengar dan mungkin membuat catatan mungkin ya. Sangat membantu. Cuba kita lihat di sini. Huruf apa? Huruf ba, ain, dal. Maaf. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, di sini pengajian hari ini huruf ain, huruf dal ya, tapi berbaris fathah, bunyinya ada. Tengok ain ni. Bila dia bersendiri ada ekor ya. Tetapi jika dia disambungkan kepada huruf lain, ekor dia hilang. Ni huruf ain jugalah. Okey, bunyi dia. Tengok saya. Jangan baca ada. Tak berapa menjadi ada. Tekan sikit pada ain tu sebab dia huruf halkum ya. Sebagaimana yang kita dah sebutlah tentang makhraj huruf ada. Macam tu. Ada. Jangan ada. Tak berapa menjadi ya. Okey. Dan itu jika kita perhatikan pada perkataan ini, kalimah ini ada, huruf akhirnya dal lah ya. Okey. Jika kita membaca baris dia ada, bermaksud kita nak sambung bacaan kita. Tetapi jika kita nak berhenti di sini ya, di mana-mana ya, perkataan lah. Kononnya jika berakhir dengan huruf dal, dia ada sifat dia. Jadi bila kita waqaf ataupun berhenti di sini, dia akan jadi ada. Bunyi dia de. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ni para sahabat, bunyi qalqalah tu ada dua. Ya, bunyinya dua. Hurufnya ada 5. Apa hurufnya? Huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf, huruf ta. Sekarang huruf dal ya. Huruf qalqalah ada 5, tetapi bunyi qalqalahnya ada 2 ya. Jika huruf jim dal sama ada bunyinya de ataupun de. Tetapi bagi huruf yang berbaris ya, berbaris selalunya dia duduk di hujung. Tak kisahlah nanti ya, baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke. Jika berbarislah huruf itu, hatta jika baris 2 sama pun. Jika dal itu berbaris 2, berbaris 2 di depan, bunyinya sama saja. De. Itu yang dipanggil qalqalah kubra. Saya ulang ya. Ain ni kena tekan sikit sebab dia huruf halqum macam ada. Tak jadi ya. Ada. Tekan sikit. Itu tapi jika kita nak berhenti ada akan berbunyi de pula. Dalam bunyi ain tu kita nak fokus. Lepas tu bunyi de tu pula ya, sifat qalqalah ya. Ain tu dia tak ada nama sifat dia. Dia tidak dia punya makhraj tu ya. Okey, kita teruskan kepada huruf seterusnya. Untuk kali ini sebab saya akan cuba membawakan surah lazim bagi menampakkan bacaan bunyi dia. Macam untuk halaman 6 ini bagi saya sangat penting untuk kita ambil satu surah lazim yang banyak mengandungi huruf ain nanti ya. Kita akan bacakan surah Al-Kafirun. Dalam surah Al-Kafirun tu banyak huruf ain kat situ. Nanti kita akan bawakan ya untuk ni. Jadinya mari kita sama-sama membaca kita punya Iqra' kita. Kita ambil Iqra' 6 dan 7 saja ya untuk pembelajaran kita kali ini. Okay, mari kita sama-sama baca. Dari sini tadi ya. Perhatikan bagaimana ya. Ada. Jika mahu berhenti ataupun waqaf istilahnya bunyinya ada. Nampak? Qalqalah kubra. Ini ba'a. Nampak? Ba'a. Tak berapa sangat. Ba'a. Nampak? Itulah cara bunyi ain yang paling betul. Ba'a. Matikan ain. Nampak ni? Bila bersendirian macam ni. Tetapi jika dia disambung di permulaan ataupun permulaan begini ekornya hilang, jika di hujung macam ni pula ekor ada tapi kepala dia pula jadi lain. Ni sama ni. Ni huruf ain ya. Matikan huruf ain ketika kita nak waqaf atau kita nak sukunkan ya. Istilahnya kita sukunkan huruf akhir tu. Maksudnya matikan huruf akhir ya. So bunyinya akan menjadi ba. Jangan jadi ba. Tak menjadi ya. Ba. Itulah huruf ain dipanggil. Kalau kita baca dengan ba, huruf ain Melayu itu disebut, dan jika kita baca dengan ba itu disebut huruf ain Arab, kearaban. Mari kita teruskan kepada pembacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'ada. Okey, nampak tengok perhatikan huruf ain huruf ba pun dia jadi lain sikit ya, kecil ya, taklah seperti macam ni lebar ya, ni dah jadi kecil ya. Ba'ada, matikan sukunkan huruf akhir. Bila kita sukunkan huruf akhir bermaksud kita nak berhenti ya, kita nak waqaf. Jadinya bunyi akan jadi ba'ada. De tu penting ya. Okey, mari kita sambung sini.
agak sukar untuk saya membaca ya bila dia berbentuk kalimah begini. Ra'ata. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'ata. Matikan, sukunkan huruf akhir ra'ait. Ra'at. Okey, perhatikan di sini huruf ra. Para sahabat, huruf ra sebagaimana kita sebut, huruf ra kita nak tahu dia tebal atau nipis. Tak kisahlah huruf ra tu mana-mana, jika pada mana-mana perkataan huruf ra tu permulaan ke, tengah ke, hujung ke, kita nak tahu sifat ra. Ra ni berbeza daripada huruf lain. Jadi kita tengok barisnya saja. Jika barisnya atas atau depan, ra itu dipanggil sifatnya tebal ya, istilahnya tafkhim. Ra, tafkhim untuk huruf ra. Dan sini kita matikan huruf ta, ra'at. Nampak dia sikit. Jangan ra'at langsung tak keluar hams ataupun hamas. Ra'at sedikit boleh. Kalau ra'at itu terlampau banyak, kita pun tak nak. Tak keluar hamas pun tak menjadi. Bila terlampau banyak pun tak menjadi. Kita ambil yang pertengahan. Jadi hamas ini kita kena kontrol ya. Tak boleh banyak-banyak, nanti dia mencacatkan bacaan kita ya. Ra sifatnya tafkhim, dan jika kita wakaf ada sifat hams ataupun hamas di sini ya. Ta'ara. Matikan ra, sukunkan ra, ta'aru. Okey, jangan baca ta'ar. Ta'ar itu disebut nipis. Baca ta'aru. Aru. Itu baru ra itu menjadi tafkhim ya. Atara. Atara. Ataur. Ataur. Jangan baca atar. Ya, ataur. Ra juga tafkhim ya. Lepas tu rata'a, rata'. Nampak? Rota, jangan rotak. Itu ain tak menjadi. Mari kita sambung lagi. Ain basa, abasa. Abasa. Okey, ini sama. Ini dia tak sambung, ini disambungkan. Sama je ni. Tengok huruf maaf ya. Abasa, di sini huruf sa. Huruf apa? Huruf tebal, huruf itba. Abasa, abas. Ini dia tak sambung ya. Dia nak tunjuklah tu. Sini pula bila kita abas, okey, huruf sin sebab dia tebal, kita tak boleh baca abas. Kalau kita baca abas, tu menjadi huruf sin, sudah bertukar huruf, makhraj huruf salah, bermakna hurufnya salah. Jadi abas, nampak bunyi sad tu abas, bunyi tebal itu yang disebut apa, huruf isti'ala ya. Dalam nak jaga ain kat tekak lagi, lepas tu huruf tebal, huruf isti'la, huruf itbaq ya. Dan juga sad mempunyai sifat hams dan juga safir ya. Okey. Sa'aba, sa'aba, matikan ya, sukunkan huruf ba, sa'ab. Qalqalah kubra di sini ya. Sa. Ni apa ni? Ya ghadha, ya ghadha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghadha. Susah nak sebut ya. Ya ghadha. Okey. Pengalaman saya ya, huruf dhad ini agak sukar, tapi macam ni je. Antara yang biasa saya berkongsi dengan para sahabat, jangan sebut da pintu. Ya ghadha pintu, tak jadi. Kita nak ya ghadha, dia macam berat. Itulah huruf dhad ya. Matikan huruf dhad. Ya ghad, ya ghad. Tapi tak boleh sampai ya ghad, sebab huruf dhad bukan huruf qalqalah. Huruf ba boleh ya, huruf dhad tak boleh. Ya ghad, kena kontrol dia ya. Dia tidak boleh berqalqalah. Ini juga kesalahan kawan-kawan kita lah, membaca huruf dhad dengan berqalqalah. Tak boleh, kita kena break dia ya. Ya ghad, bunyi macam nak qalqalah tapi stop ya. Huruf dhad sifatnya istitalah. Istitalah, ingat tak istitalah? Sepanjang tepi lidah, tak kisahlah kiri atau kanan, kenakan pada gigi atas. Itulah yang bermaksud istitalah ya. Dan juga huruf dhad adalah antara 4 huruf-huruf tebal. Huruf apa? Sad, dhad, ta, dha. Huruf-huruf tebal, huruf-huruf itbaq. Ketebalan dia lagi ya. Kita sambung kepada ya ghadha, ghayadha. Hujung sini ya. Kita tengok betul-betul di sini. Ghayadha. Matikan huruf dhad. Ghayaw. Ghayaw. Memang agak sukar ya. Bila-bila masa nak sebut huruf dhad ni memang mencabar kita lah. Okey, kita teruskan saja ya. Hadhara, sukunkan ra, matikan ra. Hadharu. Jangan baca hadhar. Hadhar nipis ya. Hadharu. Ra. Ra yang tebal ya. Dha tidak tebal. Ra itu tebal ya. Ni apa ni? Ja'ala, ja'al.
Ja'al. Lam tu bila sebut lam menyebut mana-mana kalimah yang mempunyai huruf lam, sengitkan lidah kita. Ja'al. Kita terasa, saya terasa hujung lidah saya sengit ke sini. Ke kiri lah maksudnya. Ke kiri atau ke kanan tu terpulang kepada kita sebenarnya. Kita sambung lagi. Syataka. Syataka. Matikan kaf ya. Syatak. Ada. Dia bukan syataka. Dia bukan ke. Kalau ke dah menjadi qalqalah, dia syatak. Angin. Ya. Angin ataupun hams. Kita sambung lagi. Nabagha. Nabagh. Ini pun tak boleh berqalqalah huruf ghain. Huruf qalqalah apa? Ba, jim, dal, qaf, ta. So huruf ghain tidak ya. Nabagh. Ini lebih kurang dad lah. Dia tidak boleh berqalqalah. Ini apa? Ghayaza, ghayaz. Ini pun satu huruf yang orang selalu qalqalahkan zai. Tak boleh ghayaz. Tak boleh. Sebab huruf qalqalah ba, jim, dal, qaf, ta. Tak masuk pun zai ya. Ghayaz. Ada bunyi desir, bunyi safir ya. Ada sifat safir di sini. Di sini pula. Thaghafa, thaghaf. Ada hams. Ada fa. Ataqa. Matikan qaf. Ataqa. Qalqalah kubra. Mana'a. Ain kita tengok. Mana'a. Jangan mana'a. Tak jadi ya. Mana'a. Itu baru jadi. Mana' tak jadi. Huruf ain ya. Okey. Thaqala. Thaqal. Senang je sebenarnya sebut huruf lam ya. Nazama. Huruf mim. Tengok huruf mim tu ni ya. Nazama. Nazam. Senang saja sebut. Rahaqa. Sukunkan qaf, matikan qaf. Rahaqa. Ra sini sifatnya tebal, baris atas ya, baris atas, baris depan tebal. Tafkhim, kita kata ra ni tafkhim, qa ni qalqalah kubra. Ini wasa'a, 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 wasa'a. Bunyi ain macam mana ya? Azala, azal, zal ya. Na'asa, na'as. Safir dan hams pada sin. Ni apa ni? Ghawadha, ghawad. Jangan qalqalah ya. Huruf dad, huruf itba' ya. Ada 4 sad, dad, ta, za, tebal bunyi dia. Ghawad. Dan juga istitalah dia lah ya. Ya ghadha, ya ghad. Pak, ya ghad. Kalau tak kontrol, ya ghad. Senang saja menjadi qalqalah bagi huruf dad. Kita masuk kepada halaman 7. Cukup. Lepas tu nanti kita akan bawakan surah Al-Kafirun kita. Ya, mari kita sambung sini. Okey. Saya jika dapat ya para sahabat, jika dapat peganglah sila rujuk kepada Iqra masing-masing, lagi mudah untuk saya membacanya jika sebab saya nak membaca bila dah membentuk kalimah ini agak sukar ya baca dari arah belakang begini ya. Okay, kita cuba lagi. Gha matikan ghain hujung ya, bukan matikan sini, matikan kat hujung, kat mana kita nak berhenti. Au, itulah bunyi dia ya. Khataba, khatab. Apa kena jaga juga ya. Khataba, khatab. Qalqalah kubra ya. Ni hadama, hadam. Tak ada apa-apa. Nampak? Rahaqa. Saya dekatkan lagi. Rahaqa. Jika kita nak berhenti macam itulah ya. Azama, azam. Okey. Sarafa, saraf. Pada ra tafkhim, tengok baris dia ya. Pada fa matikan ada sifat hams. Ini angin terlepas ya. Ataqa, ataqa. Qa, qalqalah kubra. Ni apa ni? Yasa'a. Yasa'a. Tengok ain macam mana? Yasa'a. Dia macam tersasar sedikit ya. Wajada. Wajada. Dia jangan wajada. Jangan baca wajad. Banyak juga orang baca wajad. Jim dengan dal tu kita jangan lekatkan dia satu. Dia terpisah ya. Wajada. Jam memang jalah. Matikan dal. Wajada. Jangan bila matikan dal wajad. Salah. Dia tidak melekat punya jim dengan dal tu tak melekat langsung ya. Walaupun bersebelahan ya. Qalqalah kubra. Syaghala, syaghal. Ghasaqa, ghasaqa. Dhahaka,
Dhahak. Hak. Macam tu. Menjadi sifat hamas di situ ya pada huruf kaf. Ya. Talaba. Qalqalah kubra. Akhadha. Matikan zal. Akhad. Ini pun tidak boleh melantun. Ini pun ramai orang baca melantun. Akhad. No. Akhad. Tahan dia, break dia. Wada'a. Pak bunyi macam tu ya. Dhajara. Jangan baca dhajar nipis ya. Sebab kita nak dia tebal. Okey, ra ni jika dia duduk di hujung, bila kita matikan dia, kita tak boleh tengok baris ra dah. Tak boleh ya. Kita kena tengok baris sebelum ra. Itu tips untuk huruf ra saja ya. Nak tahu ra tu tebal, kalau dia kat depan tak apa, ikut je lah. Ikut macam ni. Dia mula-mula ikut je baris dia. Kalau kat tengah macam ni, ikut je baris dia. Tetapi jika ra di hujung, kita nak stop ni, nak berhenti baca, kita kena matikan dia. Bila kita kena matikan dia, baris dia kita tak boleh tengok ni, kena tutup dah dia. Baris ra tak boleh tengok dah. Jadi kita kena tengok baris sebelum dia. Baris sebelum ra ikut formula ra lah. Kalau baris sebelum ra tu atas, macam mana baris atas? Tebal. Jika sebelum ra tu baris depan, ra pun tebal. Jika sebelum ra tu baris bawah, maka ra tu menjadi nipis. Itu tips untuk huruf ra. Ya. Okey, kita akan sambung. Abas huruf ada safir dan hams ya. Pada huruf sin. Bataqa. Ni apa ni? Fataha. Ha pedas ya. Fataha. Ha pedas ya. Tekan sikit pada ha pedas tu. Fataha. Jangan baca fataha. Tak jadi. Itu jadi ha simpul nanti ya. Fataha. Tekan sikit. Fataha. Fatah. Itu hams atau berhamas ya. Dha-dha. Susah sikit ni. Dha-dha. Ini belum membentuk kalimah yang betul-betul ada maksud dia. Ini sekadar pembentukan untuk latihan pembacaan saja. Kalimah perkataan-perkataan ni taklah semuanya membawa maksud. Ada yang membawa maksud dan ada yang tidak. Sebab matlamat Iqra hanya membentuk kalimah, jadi mengajar kita bagaimana nak berhenti pada kalimah macam ni, bagaimana nak berhenti pada macam tu saja ya. So di sini tidaklah semua kalimah ini membawa maksud ya. Okey, sa'ada, matikan dal ya. Sa'ada. Qalqalah kubra. Ta'ana, ta'an. Ain tu tekan sikit ya. Ta'an. Thabara. Baur. Jangan baca thabar. Nipis ya. Thabar ya. Ghadaba. Qalqalah kubra. Ghazara. Ghazar. Salah. Zaur ya. Ni apa ni? Hasan. Sangat mudah ya. Nasyata. Qalqalah kubra. Raja'a. Pak bunyi ain itu dipanggil macam macam tu juga. Dia raja'a, tak mencapai. Raja. Okey. Kita berhenti 2 halaman saja kerana kita nak tengok kepada surah Al-Kafirun kita. Surah Al-Kafirun ada 6 ayat ya. Sila perhatikan jika sempat mengambil Quran pada masa hadapan, insya-Allah bila masa kita nak mempelajari Iqra kita, sila sediakan Al-Quran di sebelah kita. Jadi bila mana saya bawakan surah lazim tu, dapatlah para sahabat ikut ya, tengok ya. Surah Al-Kafirun ya. Kafir ya. Kafir orang kafir lah ya. Okey. Ada 6 ayat. Tengokkan huruf ain di mana. Nanti saya akan memberi penekanan juga ya di mana huruf ain tu. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La di situ.
La a'budu ma dua. Ayat pertama tak ada ain ya. Ayat kedua tu ada dua tempat ya. La a'budu ma ta'budu. Jangan la a'budu ma nampak tak menjadi ya. Okey, saya ulang. La a'budu ma ta'budun. Wala antum satu. Situ ya. Wala antum abiduna ma dua juga. Ayat ketiga juga ada dua tempat ya. Okey, saya ulang. Wala antum abiduna ma a'bud. Ada ain tadi, ya, ada qalqalah kubra di situ ya. Wala ana satu. Ada ayat keempat ya. Wala ana abidum ma abadtum. Ada dua juga dalam huruf dalam ayat 4 ya. Wala antum lagi situ ain ya. Wala antum abiduna ma dua juga. Masing-masing ada ya. Ayat pertama saja tak ada ain, ayat kedua ada dua, ayat ketiga ada dua, ayat keempat pun ada dua, ayat kelima ada dua. Itu ya, dan ayat akhir nanti tak ada huruf ain ya. Okay, saya sambung huruf ain ayat kelima tadi. Wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Begitulah ya, sebelum kita nak mahirkan surah ini di dalam solat kita, lazimi dulu ketika kita membaca. Dia kata nanti dalam solat tu tersasul-sasul. Betulkan dia ke sini ya. Ayat pertama tidak mempunyai huruf ain ya, dan ayat akhir juga tidak mempunyai ain, tetapi sebab dia ada 6 ya. Ayat kedua, ketiga, keempat, kelima masing-masing mempunyai dua ain dalam setiap ayat. Mestilah nak kena tekankan sikit ya. Dan juga kita ada di situ yang yang berqalqalah kubra pun ada. A'bud dua kali. Dua ayat dia yang mempunyai qalqalah kubra. Okey, tips. Jika kita melihat kepada Al-Quran, para sahabat, saya tunjuk Quran ya. Kita nak tahu ayat mana, ayat nombor 1 yang mana, ayat nombor 2 yang mana, ayat nombor 3 yang mana. Dia begini. Dia ayat tu dulu. Baca ayat tu dah habis, kat hujung telah nombor dia. Dia untuk Al-Quran ni, dia bukan nombor dulu. Ayat tu datang dulu. Baca habis ayat baru nombor dia. Itu antara sesuatu yang kita tak tahu juga. Sekarang pendek, surah pendek memang nampak, tapi bila kita pergi kepada yang surah Al-Baqarah ya, baru kita masih tu tak tahu. Sebut nombor dulu, ingat baru ayat. Salah. Dia ayat dulu, barulah di akhirnya nombor dia. So senang begitu. Ayat datang dulu, barulah nombornya. Cukup kita untuk kali ni ya. Saya tak nak bawa banyak-banyak sebab bukan senang kita nak menghadam segalanya dalam sekelip mata ya. Imam Asy-Syafi'i kita berkata ada 5 perkara untuk kita mahir di dalam satu ilmu ya. Saya kongsikan jika tak silap saya 5. Jika bukan 4 atau 5 perkara ya. Pertamanya kecerdikan kita. Cerdik tak cerdik, kalau dah cerdik tu belajar cepat pandailah. Dan kalau orang cerdik belajar cepat pandai. Kalau tak cerdik dengan belajar jadi pandai. So kecerdikan ya. Lepas tu dengan kesungguhan. Belajar tak boleh main-main. Kalau belajar main-main sampai bila-bila pun kita takkan dapat ilmu ni ya. Kita kena sungguh-sungguh. Jadi satu tekad ya, dah 2 dah ya. Kecerdikan dan kesungguhan ya. Lepas tu dengan masa yang panjang. Jadi benda ni kita tak boleh tualuz zaman maksudnya masa yang panjang. Kita tak ada belajar sekali nak ingat nak pandai, memang taklah. Imam Syafi'i dah cakap dah, memang satu masa yang panjang. Jadi kita perlukan masa yang panjang, perlahan-lahan kita hadamkan apa yang kita belajar. Mudah-mudahan hari ini para sahabat qalqalah dah tahu, qalqalah kubra dah tahu, ham semua dah tahu, safi insya-Allah ya, huruf-huruf itba, huruf-huruf yang begini-begini dah tahu. Jadinya kita, sebab dalam Iqra 2 ni juga nanti agak-agak pertengahan Iqra 2 ni juga nanti kita akan bermula selain daripada
kita sebut makhraj huruf, juga sifat huruf, kita ada hukum-hukum tajwid dia. Selama ni kita hanya menyentuh huruf apa, makhrajnya di mana, tebal ke nipis ke sifatnya. Tetapi kita belum masuk kepada ilmu-ilmu tajwid, dengungnya, panjangnya, ada yang panjang 2 harakat, ada yang panjang 4, ada yang begini, ada begini. Itu kita belum masuk. Dan Iqra' 2 ni juga kita akan bermula dengan hukum tajwid kita, di samping makhraj dan juga sifat yang kita akan sentiasa sebut dan ulang. Barulah benda tu, perkara itu melekat di fikiran kita. Kita akan bertemu dengan ilmu tajwid yang lebih, sudah tentu akan lebih menarik dah. Bukan saja lebih menarik, dah akan lebih bermacam-macam lagi nanti. Jadi sebab itu kita tak nak panjang-panjang ya. Cukup pembelajaran kita hari ini halaman 6 dan 7 dan surah apa tadi? Surah Al-Kafirun akan saya bacakan sekali lalu ya. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Alhamdulillah para sahabat, insyaAllah kita bertemu lagi di lain rancangan insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila liqa' ma'as salamah. Jumpa lagi.